Melati kuntum tumbuh melata, saya merebak di pohon cemara. Salam sejahtera mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Sebelum kata memulakan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Junika Jembai anak Besan, berusia 12 tahun. Saya merupakan murid tahun 6 Bestari di SK dengan Menamit Limbang. Kod sekolah saya ialah YBB 5103. Membaca buku merupakan salah satu aktiviti kegemaran saya di masa lapang. Ketika ditawarkan oleh guru untuk mewakili sekolah saya dalam pertandingan baca buku, saya berasa amat teruja kerana dapat berkongsi mengenai buku yang telah saya baca. Buku yang ingin saya kongsikan pada hari ini berjudul 3 Hari 2 Malam. Merupakan karya Sabia Zulfi, mempunyai 83 muka surat. Sesuai dengan harapan penulis agar karyanya menjadi tetapan yang bermanfaat. Novel ini syarat dengan info menarik serta pengajaran buat para pembaca. Buku ini bertemakan kekeluargaan. Watak utama dalam novel ini ialah Syami, seorang murid tahun 5 yang melarikan diri ke Gua Tempurung kerana kecil hati dengan sikap ibu tirinya yang selalu memenangkan adiknya. Syami merupakan seorang anak yatim yang telah kehilangan ibunya sejak lahir. Setelah kematian ibunya, ayahnya Encik Adam berkahwin lagi. Pada mulanya, Syami berasa sungguh gembira kerana mendapatkan kembali kasih sayang seorang ibu. Namun, segalanya berubah setelah kelahiran adiknya. Syami yang ditantang bagai minyak yang penuh oleh ayah serta ibu tirinya kian merasa terabaidik kerana perangai adiknya Aiman yang dirasakan mengada-ngada. Dia merasakan kedua orang tuanya sudah tidak mempedulikannya lagi. Hal ini kerana dia perlu berlalah dengan adiknya dan segala perkara. Aiman, adik Syami merupakan seorang yang autisma. Dari segi luaran, Aiman kelihatan seperti kanak-kanak normal lain. Namun, dari segi perlakuan, dia tidak sama seperti kanak-kanak normal lain. Kanak-kanak autisma lebih cenderung untuk bermain sendiri. Dalam arti kata lain, hanya hidup di alamnya sendiri, tidak menghiraukan perasaan orang lain. Aiman juga akan mengamuk dan menghempaskan dirinya sekiranya keinginannya tidak dipenuhi. Bukan itu sahaja, dia juga sangat memilih dalam perihal makanan. Perkara ini sedikit sebanyak telah memaksa kedua ibu bapanya untuk sentiasa memenangkan Aiman dan meminta Syami agar beralah dengan adiknya. Akibat perbuatan itu, Syami memasang tekad untuk melarikan diri dari rumah kerana merasakan dirinya sudah tidak diperlukan lagi. Ditokok tambah oleh rakan-rakannya di sekolah yang mengatakan bahawa kebiasaan ibu tiri hanya baik di hadapan ayah kita sahaja, membuatkan Syami bertambah tekad dengan putusannya itu. Karya ini juga syarat dengan pengajaran dan nilainya yang tersendiri. Antara pengajaran yang boleh diambil dalam novel ini ialah jangan bertindak mengikut perasaan. Hal ini dapat dilihat dalam situasi Syami melarikan diri ke Gua Tempurung. Keputusannya itu jelas sekali mengikut perasaan. Ya, tidak dinafikan lagi. Dia bertindak sebegitu kerana berasa hati dengan orang tuanya. Namun, sebagai seorang anak, dia sepatutnya menyuarakan perasaan itu kepada ibu bapanya. Perbuatan melarikan diri itu bukan sahaja membimbangkan orang tua, malah memakan dirinya sendiri kerana dia dijumpai oleh pegawai di Gua Tempurung itu dalam keadaan yang tidak sedarkan diri kerana terjatuh akibat tidak makan selama beberapa hari. Seterusnya, sebagai ibu bapa, tidak seharusnya kita mengabaikan perasaan anak-anak. Lebih-lebih lagi kanak-kanak yang berusia seperti saya dan Syami, yang masih dahagakan perhatian dan kasih sayang dari kalian. Encik Adam dan Mama Anis patutnya menerangkan lebih
terperinci kepada Syami mengenai kondisi adiknya kerana usia Syami yang masih mentah untuk memahami apa itu autisma. Hatta saya sekalipun kurang jelas mengenai autisma itu pada awalnya, namun selepas bertanya kepada guru di sekolah, baru saya faham dengan lebih jelas mengenai penyakit autisma. Karya ini sedikit sebanyak telah menambah pengetahuan baru. Antara nilai yang saya dapati ketika membaca novel ini adalah nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang diterapkan oleh penulis dalam karya ini melalui peristiwa Aiman dan Syami berebut ayam goreng ketika makan. Meskipun pada awalnya Mama Anis meminta Syami memberikan ayam gorengnya kepada Aiman. Namun, selepas itu Mama Anis berusaha memujuk Syami dengan menggorengkan ayam goreng buat Syami. Selain itu, sikap prihatin juga dapat digambarkan dalam novel ini melalui peristiwa Syami dijumpai. Syami telah dijumpai oleh pegawai ranger yang bertugas di Gua Tempurung dalam keadaan yang sangat lemah dan tidak berdaya. Mereka segera menghubungi ambulans untuk membawa Syami ke hospital bagi mendapatkan rawatan yang lebih lanjut. Bukan itu sahaja, ranger tersebut segera menghubungi ibu bapa Syami dan melaporkan keberadaan Syami dan keadaan Syami. Sikap keprihatinan jelas tergambar dalam peristiwa ini. Meskipun ranger tersebut tidak mengenali Syami, namun atas rasa keprihatinan dia bertindak sewajarnya. Demikianlah perkongsian saya buat bicara buku kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya kongsikan, namun masa begitu mencemburi kita. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.